SEO ni nak buat sendiri ke atau nak outsource saja? Nak tahu jawapannya? Tonton video ini sampai habis. Hai, kembali lagi bersama hos anda Adlan Khalidi dalam rancangan Dezik Digital, di mana saya kongsikan berita, tips dan panduan dalam dunia digital marketing. Sebelum kita mula, saya nak minta anda, jika anda masih belum subscribe, sila klik butang merah subscribe di bawah dan hidupkan notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru saya. Setiap subscriber akan membantu channel saya untuk berkembang dan lebih maju di masa akan datang. Okey, jom kita mulakan. SEO atau nama penuhnya Search Engine Optimization merupakan satu proses untuk mendapatkan trafik secara organik dengan menjadikan website kita memaparkan konten yang relevan dengan kata kunci atau keyword yang dicari oleh pengguna Google. Ada proses dan rukun yang membolehkan website anda mendapat kedudukan dalam halaman pertama Google Search. Itu saya dah cerita dalam video sebelum ini. Anda boleh klik di atas untuk terus menonton video bagaimana nak dapat ranking pertama. Yang saya nak kongsi dalam video hari ini ialah pasal proses itu. Adakah kita nak buat sendiri in-house ataupun kita nak outsource kerja-kerja ni pada orang luar, pada agensi ataupun freelancer. Baru-baru ni pun kawan saya ada tanya pasal servis SEO. Beliau nak minta satu agensi untuk develop website company. Kemudian company tersebut menawarkan sekali package SEO. So beliau nak dapatkan pandangan kedua lah, second opinion mengenai package yang ditawarkan, yang dipropose oleh agensi tersebut. Selepas beliau kongsikan kepada saya, lepas saya dapat proposal package-nya, saya pun cakap package tu memang okey dan agak standard, dan kalau mereka ada bajet yang sebanyak itu. Package SEO biasanya tak murah ya, walaupun saya rasa geram sebab saya tak dapat job tu personally, sebab saya sendiri pun dah fully occupied dengan job klien-klien saya. Tapi tak apalah kan, bukan rezeki kita. Kembali ke persoalan dalam video kali ini. Apakah 5 faktor dan kriteria penting sebelum kita hire agensi yang membuatkan SEO untuk website bisnes kita? Pertama ialah harga. Lain agensi, lain harga. Servis yang ditawarkan pun bergantung kepada kerja yang dibuat. Apakah dan berapakah jenis deliverables ataupun aktiviti ataupun bentuk yang akan dihantar kepada kita, akan dipublish. Macam saya sendiri, saya akan nyatakan minimum konten yang akan dibuat, bilangannya. Sebab SEO ni memang tak boleh nak lari, memang berkait rapat dengan penghasilan konten. Sebab itulah merupakan fast track ataupun cara yang pantas untuk membina autoriti dalam industri kita. Ada juga tak dinyatakan di dalam package bilangannya. Macam kawan saya tadi itulah, dia hanya cakap buat konten sahaja. Tapi which is okay, sebab bagi saya quality lagi penting dari kuantiti. Buat banyak ke sikit ke tak apa, sebab yang penting kita nak hasil akhir, iaitu website kita muncul dalam halaman pertama walaupun apa taktik yang dibuat. Tapi kau boleh nak taktik yang patuh Google lah, yang white hat. Faktor kedua ialah berkaitan dengan testimoni ataupun review. Semua orang boleh claim macam-macam, tapi kalau tak ada bukti, dia tak ada makna apa-apa. Saya sendiri ada simpan testimoni dan review dalam format video klien saya. Anda boleh tengok ke atas ni. So memang saya buat satu playlist khas untuk customer testimoni saya. Tapi kena ingat, servis premium macam SEO ni yang beribu-ribu ringgit ni mungkin terikat kepada NDA atau Non-Disclosure Agreement. Maksudnya agensi dilarang memberitahu nama klien mereka secara terbuka, bercetak ataupun digital. So yang ni memang tricky lah. Kalau nak ada testimoni, kita tak boleh reveal nama klien kita. Itu sebagai agensi lah. Yang ketiga iaitu niche ataupun bidang fokus dan kepakaran dalam industri. Lain syarikat, lain industri. Dan dari segi teknikal, actually SEO ni semua benda sama saja. Tapi dari penghasilan konten, adakah agensi tersebut ada kepakaran untuk menulis artikel dalam topik tersebut? So untuk freelancer SEO ni, apa yang anda kena tahu? Mungkin beliau telah menguruskan beberapa jenis klien dan ada niche yang dia dah biasa, yang dah familiar. Contohnya topik kewangan, hartanah. Tapi kalau topik luar dari kebiasaan, nak tulis pasal kecantikan, pasal kesihatan, nak tulis satu perenggan pun mungkin rasa mencabar, sebab freelancer SEO ni dia tak arif topik tersebut. Yang keempat, apakah bentuk laporan yang dibagi, kerja yang telah dibuat? Especially bila kita klien, kita nak bayar mahal, mestilah kita nak tahu apakah progres yang telah dibuat dari segi rankingnya, deliverablesnya, kedudukan kan. So contohnya start awal-awal dulu,
sebelum kita hire servis, berapakah ranking dia? 100 ke 90 ke? So selepas berapa minggu sepatutnya ranking tu kita expect ada peningkatan supaya kita tahu betul lah agensi ni buat kerja. Okay? Agensi tak boleh senyap sahaja. Okay? Nasihat saya lah, anda kena kerja, anda cuba dapatkan daripada agensi tersebut mana report saya. Okay? Saya sendiri bila buat SEO, saya akan hasilkan laporan secara berkala menggunakan software SE Ranking. Kenapa third party? Sebab third party lah dia lebih telus lah supaya kedudukan tu betul, bukan saya buat-buat. Sebab saya pernah dapat ada agensi yang hantar laporan dalam bentuk PowerPoint ataupun Excel spreadsheet. Sebab kat sini bila dia macam buat sendiri, ada kemungkinan benda tu dimanipulasi atau ditemper sebab kita tak nampak keseluruhan, gambaran keseluruhan. Dan yang kelima, jaminan. Sebenarnya kita tak boleh nak jamin pun sebenarnya dapat first page ke apa ni, sebab Google sangat aktif, algoritma mereka sentiasa berubah from time to time. Agensi sendiri bukannya memiliki platform Google tu. Okay? Google ni milik syarikat Alphabet. Sebagai agensi, apa yang boleh dijamin adalah dari segi deliverables. Agensi kena nyatakan tempoh untuk mendapatkan ranking pertama dalam first page. Okay? Biasanya 6 ke 12 bulan. Okay? Sebab itu proses yang panjang. Okay? SEO ni as a long term. Tapi bukan mudah nak dapat. Okay? Kalau dengan cara yang betul, strategi yang betul, saya sendiri pernah mendapat keyword yang agak tinggi competition, saya dapat dalam tempoh kurang daripada 6 bulan. Okey, terima kasih kerana menonton video pada hari ini. Jangan lupa sekali lagi saya remind untuk subscribe dan hidupkan notifikasi dalam YouTube anda. Jika anda ingin ketahui lebih banyak mengenai servis marketing daripada Dezik, sila klik link di dalam ruang description di bawah. InsyaAllah kami akan bantu anda dalam perjalanan digital marketing bisnes anda pada tahun ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.